Assalamualaikum, nama saya Siti Mazurah binti Zulkafli. Matriks nama saya ialah TJ22086. Hari ini kami akan membentangkan tajuk ke-9 iaitu cabaran kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Berikut ialah nama-nama pembentang. Di sini pula ialah subtopik yang akan dibincangkan di dalam video ini. Antara objektif topik yang dapat kita belajar daripada topik ini ialah memahami cabaran kelestarian etika dan peradaban. Antaranya ialah pelajar dapat menghayati dan mempraktik kelestarian etika dan peradaban dalam kepelbagaian negara dan bangsa. Seterusnya ialah lebih tekun tentang etika dan peradaban Malaysia dalam konteks pengalaman negara dan antarabangsa. Dan akhir sekali, tahu apakah itu maklumat tentang kepentingan pembangunan lestari dan kesejahteraan bersama. Pada pengenalan, apakah itu etika dan peradaban? Daripada ayat ialah hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Manakala daripada segi bahasa ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Mengapakah etika dan peradaban itu penting? Ia merupakan satu perkara yang dapat melambangkan prinsip moral, adab tata sila dan sikap dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum dan agama, contohnya seperti agama Islam, agama Hindu, agama Buddha dan lain-lain. Salah faham boleh berlaku dalam pelbagai aspek sehingga penghinaan terhadap agama lain terjadi. Ini menunjukkan mereka tidak saling menghormati. Setiap individu perlu menerapkan etika dan diri masing-masing. Contohnya dengan memelihara kehormatan orang lain. Tanpa etika dan peradaban, negara Malaysia tidak mencapai harmoni kehidupan dengan pelbagai bangsa dan negara. Bilakah ia diusul di perlembagaan Malaysia? Pada zaman pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial sehingga Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Apakah antara cabaran-cabaran Malaysia untuk melestarikan etika peradaban di negara ini? Dia ada 4 contoh iaitu kerangka menganalisis masyarakat pelbagaian dan negara bangsa. Contohnya ialah seperti defisit sosial, tabir urus pembangunan, black economy dan rasuah. Yang kedua, mengurus matlamat pembangunan lestari dan wawasan kemakmuran bersama. Ketiga, kelangsungan kelestarian negara melalui etika dan peradaban. Dan yang terakhir ialah mengharmonikan pengalaman negara dan antarabangsa. Yang pertama membincangkan tentang kerangka menganalisis masyarakat kepelbagaian negara bangsa. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika peradaban Malaysia daripada 2000 semakin berlaku memuncak di 2018 di mana budaya keadilan, integriti, tolak ansur, kesepaduan dan demokrasi semakin terhakis. Hakisan sosial ini dipacukan lagi dengan tsunami maklumat palsu yang berniat membakar sentimen etnik dan agama di negara ini. Kesannya, keharmonian dan kestabilan negara menjadi tidak terjamin. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban negara akan ditinjau dari segi aspek-aspek di sini. Contohnya seperti defisit sosial, tabir urus dan pembangunan, seterusnya black economy dan rasuah. Defisit sosial merupakan salah satu daripada hakisan sosial yang boleh memberi implikasi kepada kelestarian etika dan peradaban di negara. Defisit sosial secara umumnya membawa maksud kepada kekurangan aspek sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Antara punca-punca yang membawa ke arah defisit sosial yang pertama ialah agama. Mereka yang menyebarkan isu-isu sensitif 3R iaitu agama, perkauman dan institusi diraja yang mana boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan kaum dan agama. Yang kedua ialah media. Mereka yang menyebarkan berita-berita palsu ataupun yang tidak sahih yang mana boleh menimbulkan perbalahan dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga ialah bahasa. Masyarakat masih lagi menggunakan bahasa kaum masing-masing, tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam komunikasi mereka, di mana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia. Yang terakhir ialah kelas sosial. Masyarakat
mengasingkan diri dalam kelompok sosial yang berbeza-beza. Masyarakat memiliki golongan sosial ataupun kumpulan sosial mereka tersendiri. Kesan yang boleh berlaku hasil daripada defisit sosial yang pertama ialah masalah perkembangan sosial, iaitu defisit sosial boleh menghambat kemahiran sosial seperti kemahiran berkomunikasi, kerjasama dan penyelesaian konflik. Kesan seterusnya daripada defisit sosial ialah pengangguran dan kemiskinan. Individu yang mengalami defisit sosial mungkin sukar untuk mencari peluang pekerjaan dan sukar untuk menjalani kehidupan yang lebih stabil ekonominya. Langkah yang boleh diambil bagi mengatasi kesan buruk daripada defisit sosial ialah yang pertama dari segi pekerjaan dan peluang ekonomi. Mencipta lebih banyak peluang ekonomi terutamanya kepada mereka yang kurang beruntung ataupun bernasib baik boleh mengurangkan masalah defisit sosial ini. Yang kedua ialah mempelajari adat dan budaya kaum lain. Dengan mempelajari adat dan budaya kaum lain, boleh mengelak daripada berlakunya kata-kata yang boleh mengusir dan mengecewakan masyarakat daripada kaum ataupun bangsa yang lain. Kerana dengan mempelajari adat dan budaya kaum lain boleh menanam rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Tadbir urus dan pembangunan adalah salah satu aspek untuk kelestarian etika dan peradaban. Tadbir urus dan pembangunan yang baik akan membina kesepaduan nasional hingga berlaku pengukuhan kepada perpaduan negara. Yang pertama, tadbir urus dan pembangunan yang baik akan membina kesepaduan nasional hingga berlaku pengukuhan kepada perpaduan negara. Yang kedua, etika dan adab seperti amanah, prihatin dan kebajikan dan bertolak ansur pasti akan mengikat mereka untuk hidup lebih aman, damai dan harmoni. Yang ketiga, kegagalan melaksanakan tadbir urus yang adil hingga menyebabkan jurang yang luas antara kaya dan miskin, bandar dan desa dan kumpulan etnik agama yang pasti akan lahir yang renggang dengan pihak kerajaan. Yang keempat, dalam mesyuarat integriti dan tadbir urus terdapat 7 tabiat yang boleh menyebabkan tadbir urus itu berlaku yang tidak baik. Ciri-ciri tadbir urus yang baik ada 2, iaitu yang pertama adalah prestasi. Prestasi adalah merupakan pengurusan pencapaian yang kritikal untuk menyampaikan perkhidmatan secara cekap dan berkesan seperti yang diharapkan oleh stakeholder, di samping memastikan value for money dan pengurangan pembaziran sumber dan alam. Yang kedua adalah kematuhan. Setiap agensi perlu mematuhi undang-undang, peraturan piawaian yang diguna pakai dengan harapan masyarakat perlu mengamalkan sifat kejujuran, accountability dan integriti serta kewajipan pengungsian maklumat. Okey, antara 7 tabiat buruk dalam urus tadbir adalah yang pertama, mudah tidak berpuas hati. Yang kedua, bekerja secara solo. Yang ketiga adalah penantian. Yang keempat adalah sombong. Yang kelima adalah berfikiran tertutup. Yang keenam adalah hidup secara berbuat. Dan yang last sekali adalah tiada accountability antara satu sama lain. Untuk mendapatkan pentadbiran urus yang baik, keadilan sosial perlu diaplikasikan dalam hidup masyarakat. Keadilan sosial merupakan salah satu komponen bagi menjayakan model sesebuah kerajaan yang adil dan amanah dalam tadbir urus. Antara bentuk keadilan sosial dari perspektif Islam adalah seperti berikut. Yang pertama, persamaan sesama manusia, iaitu hak untuk hidup berharga, hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak mencari harta dan rezeki. Yang kedua adalah jaminan sosial, iaitu melalui politik, melalui sistem keuangan dan melalui perundangan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang hakisan sosial dalam etika dan peradaban dari segi black economy dan rasuah, di mana black economy atau dalam istilah lain juga disebut sebagai shadow economy atau informal economy. Ianya merupakan satu bentuk aktiviti ekonomi yang berada di luar kawalan pihak berautoriti dan undang-undang negara yang secara khususnya melibatkan aktiviti-aktiviti perundangan, perniagaan, perkhidmatan serta perdagangan yang dijalankan secara haram demi kepentingan diri sendiri yang seterusnya membawa keburukan kepada masyarakat dan negara.
Antara aktiviti yang berkait dengan black market adalah penjualan dadah dan perdagangan manusia. Seterusnya, rasuah merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab iaitu ar-riswah. Definisi rasuah menurut Undang-Undang Malaysia yang terkandung dalam Seksyen 3A, B dan 4AB atau Pencegahan Rasuah 1961, Pindaan 1971, rasuah adalah penerimaan atau pemberian apa-apa suapan sebagai dorongan, upah atau galakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang ada hubungan dengan prinsipnya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pula, istilah rasuah adalah pemberian untuk menumbuk rusuk atau juga disebut sebagai suapan dan sogokan. Di sini disertakan faktor-faktor terjadinya gejala ini. Yang pertamanya, individu yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh cenderung untuk bersikap tamak demi kepentingan diri sendiri sehingga tidak memikirkan kesan buruk terhadap diri sendiri atau orang sekeliling. Hal ini kerana mengikut ajaran Al-Quran dan hadis, gejala ini amatlah bertentangan dengan ajarannya kerana Islam menekankan nilai-nilai murni seperti kejujuran dan keadilan dalam segala perkara. Sebagai contoh, seorang pegawai menerima suapan daripada seseorang demi mempercepatkan urusan individu tersebut untuk melepaskannya daripada sebarang bentuk hukuman. Selain itu, sesebuah organisasi yang ditakbir oleh pemimpin yang tidak bertanggungjawab dan lemah, di mana golongan ini menyalahgunakan kuasa yang diperoleh dan menggunakan cara yang kotor untuk memperolehi sesuatu sehingga menjadikan rasuah sebagai suatu budaya dan perkara yang normal dalam sesuatu pekerjaan sekaligus menunjukkan contoh yang tidak bermoral terhadap rakan sekerja yang lain. Hal ini perlulah dititik beratkan kerana sesebuah organisasi yang mempunyai pentadbiran yang bagus akan melahirkan pekerja yang berdedikasi tanpa pelibatan dalam kegiatan ini sekaligus melahirkan generasi yang amanah serta zifar jenayah. Bukan itu sahaja, kurangnya kesedaran dan pendidikan terhadap golongan muda di alam persekolahan sehingga mereka tidak memahami konsep rasuah sehingga menyebabkan mereka cenderung untuk menjadi mangsa gejala ini apabila mereka sudah memasuki alam dewasa, terutamanya alam pekerjaan. Hal ini kerana mereka tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara yang betul dan berkesan sehingga memilih untuk menggunakan cara yang salah demi mendapatkan hasil dalam jangka masa yang singkat. Seperti mana yang kita dapat lihat, data menunjukkan peratus rasuah negara Malaysia di antara 180 buah negara yang saban hari semakin meningkat dari tahun 2014 hingga 2022 di mana mengikut Global Corruption Barometer, persepsi masyarakat terhadap rasuah menunjukkan golongan ahli parlimen dan polis paling banyak terlibat dengan gejala ini. Kemudian, kesan-kesan kegiatan black market dan rasuah ini adalah peningkatan gejala yang tidak bermoral secara tidak terkawal akan mencalarkan imej negara Malaysia sehingga sukar menarik pelabur luar untuk tujuan meningkatkan ekonomi negara kerana sudah hilang kepercayaan dari pelabur luar yang ingin melabur pada ekonomi negara Malaysia setelah melihat ratusan kegiatan rasuah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, projek pembangunan yang terbengkalai atau gagal disiapkan. Hal ini sekaligus mewujudkan kebimbangan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Tambahan pula, kegiatan-kegiatan berunsur black market dan rasuah dapat melumpuhkan segala dasar pentadbiran negara yang kukuh dan licin sehingga mewujudkan pentadbiran yang tidak adil dan seksama. Sebagai contoh, hukuman yang diberikan kepada golongan yang mengambil dan menerima atau memberi rasuah tidak cukup setimpal untuk dijadikan sebagai pengajaran kepada mereka. Akhir sekali, kerajaan kekurangan pendapatan kerana transaksi keluar masuk yang sepatutnya direkodkan dan dilaporkan kepada pihak berkuasa tidak wujud sekaligus tidak dikenakan cukai atau duti sehingga menyebabkan kerajaan mengalami kerugian. Mengurus matlamat pembangunan lestari dan wawasan kemakmuran bersama. Untuk sebagai pengenalan, matlamat pembangunan mampan atau dikenali sebagai Sustainable Development Goals SDG adalah dibawa masa Perhubungan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak awal 2015. Matlamat pembangunan SDG mengagumi 17 perkara merupakan seruan oleh semua negara sama ada negara maju maupun negara membangun. Malaysia akan mengembalikan statusnya sebagai suara berpengaruh dalam membantu global mempromosikan kelestarian. Di Malaysia, kita memfokuskan 5 perkara. Yang pertama, basmi kemiskinan. Kerajaan boleh memantau ekonomi rakyat yang miskin. Kerajaan memastikan jaminan bekalan makanan diperbaiki. Yang kedua, keamanan, keadilan dan institusi berwibawa.
kerajaan boleh memantau ekonomi rakyat yang miskin. Kerajaan juga memastikan jaminan bekalan makanan diperbaiki. Yang ketiga, mengurangkan ketidaksamaan. Memastikan pendidikan berterusan, berkualiti, saksama dan inklusif. Mereka juga memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada pendidikan asas. Yang keempat, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Menjana pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan. Memastikan keselamatan pekerjaan dan persegeraannya dipatuhi. Yang kelima, yang terakhir, kerjasama demi matlamat. Menghidupkan kerjasama di peringkat global. Kerjasama global akan membangunkan negara. Wawasan kemakmuran bersama. Apakah definisinya? Iltizam menyediakan Malaysia sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan penagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rancangan berat. Apakah matlamatnya? Matlamatnya menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat pada tahun 2030. Terdapat 3 objektif utama di dalam wawasan kemakmuran bersama. Yang pertama, pembangunan untuk semua. Mensuruh semula ekonomi yang lebih progresif, berbaksikan ilmu dan bernilai tinggi dan menyertai masyarakat yang menyeluruh dari semua peringkat. Yang kedua, menangi jurang kekayaan pendapatan. Menangi jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan etnik, membangun wilayah dan rantaian bekalan untuk membela dan meningkatkan kepunyaan semua rakyat supaya tiada yang ketinggalan. Yang terakhir, yang ketiga, negara bersatu, makmur dan bermaruah. Menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah, seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Di dalam ini kita mengamalkan 7 teras utama, iaitu ekosistem perniagaan dan industri, modal insan, aktiviti pertumbuhan ekonomi utama, pasaran buruh dan papasan pekerja, kesejahteraan sosial, modal sosial dan ketersangguman wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Zakwan Dinggin, nombor menteri TJ22066. Soal ini saya akan membincangkan tentang kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara, bangsa dan ketemadunan Malaysia. Okey, yang pertama, kelangsungan etika peradaban tertakluk kepada pembinaan negara bangsa dengan membina bangsa Malaysia dengan perlembagaan persekutuan. So, perlembagaan persekutuan ni apa yang kita faham adalah undang-undang yang tertinggi yang berada di Malaysia, yang mana mengandungi 183 perkara yang membincangkanlah tentang agama dan juga bahasa dan juga institusi raja-raja Melayu lah. Khususnya tadbir urus dan pembangunan negara yang adil dan teratur untuk mengurangkan defisit sosial. So, defisit sosial ni apa? Defisit sosial ni adalah kita tak nak orang cakap berlakulah kekurangan sosial dalam kalangan kita punya rakyat lah. Okey, so tadbir urus mesti baik. Okey, pengukuhan kedua aspek ini mengukuhkan keterikatan kolektif merentah etnik di negara kita. Okey, so dua aspek ini kita akan bincangkan slide yang seterusnya. Manakala tadbir urus yang baik akan mengukuhkan kualiti hidup dan kesepaduan nasional rakyat. Okey, aspek yang pertama iaitu wawasan kemakmuran bersama rancangan Malaysia ke-12 atau kita sebut sebagai RMK-12 dan pembangunan lestari. So, yang pertama mengambil kira ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berada di berdasarkan di Malaysia lah. Okey, Bumiputera, orang rakyat Melayu dan rakyat-rakyat berada di Sabah Sarawak. Kita tidak menganak-kirikan rakyat berada di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, RMK-12 ini mengutamakanlah kehidupan rakyat dan kualiti rakyat, meningkatkanlah taraf kehidupan rakyat. Okey, dibuat pengagihan. Okey, so apa yang dilakukan adalah sebagai satu inisiatif lah untuk mengurangkanlah jurang pendapatan, okey, membasmi kemiskinan tegar. Okey, seterusnya kelestarian etika dan peradaban ini berdasarkan berpaksikan nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional. Okey, untuk melahirkan masyarakat yang harmoni lah. Seterusnya, pembangunan lestari. Pembangunan melestarikan alam sekitar. Bila kita sebut lestari ini bukan sahaja yang melibatkan alam sekitar lah, tetapi dia melibatkan juga orang cakap pertumbuhan hijau, di mana kerajaan melakukanlah
orang cakap pertumbuhan hijau untuk menjalin ekonomi di negara kita. Okey, kesepaduan nasional dan pembangunan negara. Ini adalah aspek yang kedua, di mana etika dan adab seperti amanah, bertanggungjawab akan melahirkanlah hidup yang harmoni bersama. Yang kedua, kegagalan melaksanakan pembangunan dan tadbir urus yang adil akan melibatkanlah kumpulan-kumpulan yang akan regang dengan kerajaan dan juga akan timbullah pembangkang apa semua. So, kita tak nak perkara ini terjadi kerana kita nak harmonikan rakyat di Malaysia lah. Okey. Yang ketiga, budaya kerenggangan ini akan melahirkan budaya kepembangkangan. Macam saya sebut tadi, daripada efek yang mencakap kegagalan untuk melakukan secara adil akan melibatlah pembangkang itu, pembangkang ini. Okey, kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A akan menyokong kerajaan, kumpulan B akan membangkang kerajaan. So, kita tak nak benda ni berlaku. Okey, so yang keempat, kualiti hidup dan ekonomi tidak terjamin dan akan menimbulkanlah ketegangan sosial. Macam antara isunya lah, contohnya daripada pembangkangan itu akan melibatkan, kalau kita tengok social media sekarang, okey, apa yang tidak setuju dengan kerajaan sekarang akan timbullah di social media apa semua dengan begitu mudah untuk disebarkanlah fitnah berluasa. Kalau kita tengok nak menjelang pilihan raya apa semua, so kita tak nak benda tu akan menjadilah dalam kalangan rakyat masyarakat kita. Okey. Seterusnya, jika tidak ditangani akan melibatkanlah perpecahan, ketidakstabilan politik akan terganggu. Okey, so kita nak stabilkan negara kita, kemajuan kita dengan melakukanlah aspek-aspek ini supaya kita punya tercapailah kita punya pembangunan negara dan bangsa untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat semua. Saya akan membincangkan tentang mengharmonikan pengalaman negara dan antarabangsa. Malaysia adalah sebuah pasca kolonial negara tamu dan menerima pelbagai peradaban majmuk dan anggotanya menjadi warga negara. Pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk ini telah memperkayakan peradaban kewatanan Melayu, Bumi Pucuk Sabah dan Sarawak melalui proses diskusi dengan meminjam budaya, pemakanan, bahasa dan budaya kerja di antara mereka. Pengalaman Malaysia menunjukkan pembangunan setinggi mana kadar pertumbuhan ekonomi jika pengagihan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga. Negara yang makmur dan kehidupan berkualiti tinggi tidak boleh menjamin kedamaian, kesepaduan, perpaduan dan kestabilan jika kekayaan hasil pembangunan hanya dinikmati oleh kumpulan yang bersuara dan berkuasa sahaja. Antaranya adalah ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Ketidakseimbangan sosial dan ekonomi yang besar dapat mengancam kestabilan dan kedamaian suatu negara, meskipun ekonominya berkembang pesat. Lebih-lebih lagi di negara yang tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ketidakseimbangan pendapatan yang besar antara kelompok kaya dan miskin dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial. Contohnya, di beberapa kawasan luar bandar masih terdapat kekurangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesihatan. Pemerintah harus mengambil langkah untuk mengatasi ketidakadilan sosial, mengurangi ketidakseimbangan ekonomi dan memastikan akses yang adil terhadap layanan dasar bagi semua warga negara Malaysia. Yang kedua adalah indeks kualiti hidup, indeks kesejahteraan Malaysia, indeks makasih Malaysia, indeks perpaduan nasional dan indeks kedamaian global menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Indeks kualiti hidup mengukur kualiti hidup berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan per kapita, akses terhadap layanan kesihatan dan pendidikan, harapan hidup dan lingkungan hidup. Jika Malaysia menduduki peringkat tinggi dalam indeks ini, hal ini menunjukkan bahawa penduduknya memiliki standard hidup yang tinggi dan akses yang memadai terhadap berbagai layanan. Sebagai contoh, Malaysia memiliki akses yang baik terhadap layanan kesihatan dan pendidikan dasar serta harapan hidup yang relatif tinggi. Seterusnya, indeks kesejahteraan Malaysia. Indeks ini termasuk dalam aspek seperti tingkat ketidakseimbangan ekonomi, kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial dan keadilan. Jika Malaysia mendapat peringkat tinggi dalam indeks ini, hal ini menunjukkan bahawa negara tersebut telah berhasil mencapai kemajuan ekonomi yang merata dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Contohnya, Malaysia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program seperti bantuan sara hidup dan program-program pembangunan ekonomi.
Seterusnya, Indeks Makasih Malaysia. Indeks ini mencerminkan sejauh mana negara Malaysia telah mencapai tujuan-tujuan syariah yang dinyatakan dalam Makasih Al-Syariah, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Jika Malaysia mendapat peringkat tinggi dalam indeks ini, hal ini menunjukkan bahawa negara tersebut telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memelihara kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Seterusnya, Indeks Perpaduan Nasional. Indeks ini menilai tingkat perpaduan antara berbagai kelompok etnis, agama dan budaya di dalam satu negara. Jika Malaysia mendapat peringkat tinggi dalam indeks ini, hal ini menunjukkan bahawa negara tersebut telah berhasil menciptakan iklim sosial yang inklusif dan harmonis di antara beragam kelompok masyarakat. Contohnya, Malaysia dikenal dengan sebagai toleransi terhadap berbagai agama dan budaya yang tercermin dalam perayaan keagamaan yang meriah dan kehidupan berdampingan yang damai. Akhir sekali adalah Indeks Kedamaian Global. Indeks ini mengukur tingkat kedamaian dan kestabilan suatu negara berdasarkan faktor seperti kejahatan, konflik internal dan ketegangan sosial. Jika Malaysia mendapat peringkat tinggi dalam indeks ini, hal ini menunjukkan bahawa negara tersebut relatif aman dan stabil dengan tingkat kejahatan yang rendah dan konflik internal yang terkendali. Yang ketiga, kejayaan Malaysia mentadbir urusan pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum adalah formula yang boleh dikongsi dengan negara yang masih berhadapan dengan permusuhan dan konflik etnik dan agama dalam negara. Antaranya adalah keadilan dan kesetaraan. Malaysia telah mengambil langkah untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di antara seluruh warga negaranya tanpa membedakan berdasarkan suku, agama atau latar belakang budaya. Contohnya, pembentukan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia yang bertujuan untuk memantau dan melindungi hak asasi manusia di Malaysia. Seterusnya adalah pembangunan ekonomi yang merata. Malaysia telah mengadopsi kebijakan pembangunan ekonomi yang merata untuk memastikan bahawa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil di lapisan seluruh masyarakat. Contohnya, program-program seperti bantuan sara hidup yang memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin untuk mengurangi ketidakseimbangan. Akhir sekali, pembangunan mapan dan kemajuan negara bangsa bukan matlamat akhir negara, tetapi perpaduan merupakan matlamat akhir yang dihasratkan dan ingin dicapai bersama. Antaranya kepimpinan yang adil. Negara-negara yang ingin mengejar perpaduan harus memiliki kepimpinan yang adil dan terbuka. Kepimpinan yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya akan membangun kepercayaan di antara berbagai kelompok masyarakat dan membawa mereka bersama-sama menuju perpaduan. Contohnya, konsep Satu Malaysia yang mendorong persepaduan di antara berbagai etnis dan agama serta program-program pembangunan yang memberi kepentingan kepada seluruh masyarakat dan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang masih berjuang untuk mencapai perpaduan di tengah keragaman mereka. Kesimpulannya, kelestarian etika dan peradaban adalah satu perkara yang penting dan mesti dipertahankan sampai bila-bila. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, kelestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Membina dan membangunkan etika dan peradaban adalah tidak mudah kerana ia merupakan satu proses yang sangat penting dengan keunikan yang tersendiri. Kepimpinan yang berintegriti dan rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasikan cita-cita dan matlamat negeri ini.